Nama saya Tengku Nur Zahira binti Tengku Alias Tengku Nanggi. Boleh panggil Cikgu Ira. Nama Cikgu Nurul Aina Fatia binti Muhammad Sofi. Panggil Cikgu Aina. Nama Cikgu Yasmin binti Ahmad. Kamu semua boleh panggil saya Cikgu Yasmin. Nama saya Ilya Maisara binti Zainuddin. Boleh panggil saya Cikgu Ilya. Hai, nama saya Nurul Ashikin binti Saidi. Boleh panggil saya Cikgu Syikin. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar mengenai aspek seni bahasa tingkatan 5, 4.1 iaitu memahami dan mengapresiasi karya sastra di mana sebagai hasil pembelajarannya murid dapat memahami dan mengapresiasi untuk menghubungkaitkan aspek yang menarik dalam prosa moden dan prosa tradisional. Tetapi pada hari ini kita akan fokus kepada prosa tradisional iaitu hikayat Parang Puting. Bab 1 untuk penceritaan hikayat ialah di mana budak miskin ini tinggal bersama ibunya dan sering bermain-main dengan seekor anak ular naga yang dikatakan sangat elok rupanya. Anak ular naga yang hidup di sungai sering menjadi perhatian orang kampung. Berita mengenai budak miskin ini telah sampai ke pengetahuan Datuk Shah Bandar dan beliau telah meminta budak miskin tersebut datang ke rumahnya untuk beliau melihat sendiri anak ular naga tersebut. Datuk Shah Bandar kehairanan apabila melihat budak miskin tersebut bermain dengan anak ular naga. Masyarakat kampung juga terkejut apabila melihat budak miskin menaiki belakang ular naga seperti menaiki gajah. Setelah selesai bermain, Datuk Shah Bandar pun memberikan sedikit bekalan makanan kepada budak miskin seperti beras dan padi serta baju. Masyarakat juga tidak ketinggalan memberi pelbagai jenis makanan dan buah seperti keladi, ubi, pisang dan sebagainya. Lalu, budak miskin pun pulang ke rumah dan memberikan barangan yang diberikan oleh Datuk Shah Bandar dan masyarakat tadi kepada ibunya. Perkabaran mengenai budak miskin dengan ular naga telah sampai ke telinga raja. Melalui perantaraan Datuk Shah Bandar, raja telah memerintahkan budak miskin bersama ular naganya serta binatang lain datang menghadap baginda di istana. Budak miskin pun tiba di istana bersama ular naga diikuti oleh helang yang terbang tinggi di atas kepala serta tikus yang mengekori di belakang ular naga. Raja dan menteri berasa sangat takjub apabila melihat anak ular naga yang bermain bersama budak miskin itu. Apabila tiba pada waktu malam, budak miskin pun meminta untuk pulang ke rumah. Lalu, baginda raja telah mengurniakan kain, baju, beras serta 2 orang hamba sahaya kepada budak miskin tersebut. Hai semua. Sebentar tadi kamu sudah mendengarkan sedikit kisah hikayat Parang Puting. Sekarang Cikgu Aina ini menyambung kisah hikayat Parang Puting. Kamu semua sudah bersedia? Okey, jom kita saksikan. Pada suatu malam, anak ular naga itu berfikir untuk melarikan diri. Anak ular naga itu telah dibela menjadi besar. Oleh sebab badannya yang besar, anak ular naga itu berlari diri ke tasik hijau pada waktu malam. Kerana jika anak naga berendam di dalam sungai kampung itu akan menyebabkan musibah yang besar kepada budak miskin dan orang kampung. Pada keesokan harinya, apabila budak miskin melihat ular naganya sudah tiada di rumahnya, dia telah pergi mencari anak ular naga tersebut bersama-sama tikus dan helang dengan mengikuti kesan tapak anak naga berjalan sehingga mereka berjumpa. Anak naga menyuruh budak miskin supaya meminta dindingnya memberikan cincin yang berada di dalam mulut dindingnya sebagai balasan kerana telah menjaganya. Setelah Nina muncul dari tasik hijau, dia telah meminta budak miskin untuk menghampirinya dan bertanyakan permintaan budak miskin itu. Setelah melihat wajah budak miskin, Nina berasa belas kasihan dan menyerahkan cincin yang mempunyai banyak kesetiaan. Budak miskin dan ular naga berpelukan sebelum berpisah. Budak miskin meneruskan perjalanan untuk pulang ke rumah tetapi telah sesat dan masuk ke hutan besar. Kehilangan budak miskin menyebabkan ibu budak miskin meminta 2 hamba mencari anaknya tetapi tidak berjumpa. Hal ini menyebabkan ibu budak miskin menangis dan meminta bantuan Datuk Shah Bandar. Datuk Shah Bandar mencadang kepada ibu budak miskin supaya mengadakan kenduri untuk mendoakan anaknya. Itu saja daripada cikgu. Sekarang cerita ini akan disambung oleh Cikgu Yasmin. Hai semua. Menarik tak kisah tadi? Menarik kan? Baiklah, cikgu akan menceritakan bab yang seterusnya yang merupakan bab di mana budak miskin mendapat parang puting. Kisahnya bermula apabila bonda anak ular naga mengarahkan hulu balang
naga untuk menjejaki budak miskin itu dan mengambil kembali cincin hikmat. Sebagai ganti, budak miskin itu diberikan sebatang tongkat sakti. Hulu balang naga pun segera pergi mencari budak miskin itu dan kemudiannya ternampak budak miskin itu. Hulu balang naga segera memberitahu budak miskin yang tujuannya berjumpa dengan budak miskin tersebut. Ketika hulu balang naga sedang berendam di dalam kolam, budak miskin mengambil tongkat sakti tersebut lalu dipukulnya tepi kolam 3 kali berturut-turut dan hulu balang naga itu tidak dapat bergerak. Lalu, budak miskin terus meninggalkan tempat tersebut. Semasa dalam perjalanan pulang, budak miskin terdengar bunyi orang menebang pokok tetapi dia hanya ternampak para puting yang bergerak. Budak miskin mengikut para putih itu sehingga ke sebuah rumah yang didiami oleh seorang tua. Budak miskin memberitahu orang tua itu yang dia tersesat di dalam hutan dan meminta izin untuk bermalam di rumahnya. Kemudian budak miskin menggertakkan tongkat sakti dan keluarlah sehidang makanan dan mereka juga makan bersama-sama. Orang tua itu memberitahu budak miskin tentang hasratnya untuk menukar parang putingnya dengan tongkat sakti tersebut. Orang tua menceritakan tentang kesaktian parang puting, lalu budak miskin bersetuju untuk menukarnya. Budak miskin telah sampai di rumahnya dan menceritakan semua pengalamannya sepanjang perjalanannya kepada bondanya. Bonda budak miskin meminta anaknya ke rumah Syah Bandar. Budak miskin itu pun ke rumah Syah Bandar dan menceritakan pengalamannya di sepanjang perjalanannya kembali dari taksi hijau. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan memberitahu ibunya yang ibunya tidak perlu memasak lagi kerana dia sudah ada cincin hikmat yang boleh menyediakan makanan untuk mereka berdua. Menerangkan bahagian 4. Bahagian 4 dalam hikayat ini pula mengisahkan tentang Raja Indra Mahadewa yang membuat perjanjian dengan Raja Naga. Bahagian ini mengisahkan tentang Raja Indra Mahadewa yang sangat menginginkan anak. Baginda berniat untuk bernazar di Pulau Cahaya Purnama untuk meminta agar dikurniakan seorang anak. Setelah semalaman sampai baginda ke pulau itu, esoknya baginda dan isteri pergi ke kolam para dewa dan berdoa di sana. Betara kala melihat Raja Indra sedang berdoa. Oleh itu dengan segala belas atas keinginan Raja Indra, Betara kala berfikir untuk mengurniakan baginda seorang puteri. Setelah selesai baginda berdoa, maka baginda dan tuan puteri pun pulanglah ke tempat penginapan mereka. Dalam perjalanan pulang baginda terjumpa sebiji mempelam yang jatuh di tengah jalan. Tapi yang anehnya, baginda telah menyuruh semua hulu balangnya mencari keberadaan pokok mempelam tersebut. Namun tidak bertemu satu pun daun-daun keringnya, apakah lagi pokok. Jadi firasat baginda menyatakan bahawa buah mempelam tersebut adalah jawapan kepada doa baginda. Baginda pun pulang dan menunjukkan buah mempelam yang dijumpai baginda kepada Tuan Puteri. Maka disambut oleh Tuan Puteri dan dimakan oleh Tuan Puteri. Dalam perjalanan pulang Raja Indra, tiba-tiba baginda digemparkan dengan kehadiran seekor naga yang sangat besar yang menghalang laluan baginda. Raja Indra pun membuat perjanjian dengan Raja Naga supaya memberi laluan. Baginda berjanji untuk mengahwinkan Raja Naga dengan bakal puterinya. Sekiranya anaknya lelaki, baginda akan jadikan sahabat untuk Raja Naga. Raja Naga bersetuju dan memberi laluan. Tidak berapa lama, Raja Indra dianugerahkan seorang puteri yang cantik dan diberi nama Tuan Puteri Mengindra Sehari Bulan. Maka Tuan Puteri pun membesar dan sesuai untuk diperisterikan. Baiklah, seterusnya cikgu akan menceritakan tentang nilai murni yang terdapat dalam hikayat Parang Puting. Nilai yang pertama ialah nilai tanggungjawab. Sebagai contoh, bonda budak miskin menyediakan makanan kepada budak miskin kerana itu merupakan tanggungjawab seorang ibu. Nilai yang kedua ialah nilai keberanian. Sebagai contoh, budak miskin berani meredam hutan untuk menjejaki anak ular naga. Nilai yang ketiga ialah nilai kebijaksanaan. Contohnya, budak miskin yang bijak mencari helah untuk mendapatkan tongkat sakti daripada hulu balang naga. Nilai yang keempat ialah nilai kesopanan. Sebagai contoh, budak miskin meminta izin daripada orang tua untuk bermalam di rumahnya. Dan nilai yang terakhir ialah nilai murah hati. Budak miskin menjamu makanan kepada pemilik Parang Puting, iaitu orang tua tersebut.
Baiklah murid-murid, dah tahu kan sinopsis hikayat ini berdasarkan bab dan nilai. Seterusnya kita akan lihat pula pengajaran yang boleh diambil daripada hikayat Parang Putih. Baiklah, antara pengajaran yang boleh diambil berdasarkan hikayat ini ialah kita mestilah mengamalkan sikap pemerhati dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, semasa budak miskin bermalam di rumah pemilik Parang Puting, budak miskin itu dengan rela hati menyediakan makanan untuknya dan orang tua itu menggunakan tongkat sakti yang diambil milik Bonda Ular Naga. Baiklah, pengajaran yang kedua ialah kita haruslah sentiasa menepati janji. Contohnya, budak miskin menepati janji untuk pergi ke kampung Shah Bandar dan istana pada waktu yang tepat sambil membawa ular naga yang dipeliharanya seperti permintaan Shah Bandar dan Raja. Baiklah, pengajaran yang seterusnya ialah kita hendaklah sentiasa menghargai usaha orang lain. Sebagai contoh, Raja, Shah Bandar dan penduduk kampung memberikan banyak hadiah kepada budak miskin kerana dia sanggup datang ke sana untuk menunjukkan ular naga peliharaannya. Baiklah semua, pengajaran yang seterusnya ialah kita mestilah mengamalkan sikap setia kawan. Contohnya, budak miskin bersama-sama dengan anak helang dan anak tikus sanggup pergi menjejaki sang ular naga yang tiba-tiba sahaja menghilang selepas mereka bangun daripada tidur. Baiklah, yang terakhir ialah kita hendaklah mempunyai sifat kasih sayang terhadap haiwan. Sebagai contoh, budak miskin yang sangat menyayangi ular naga, anak helang dan anak tikus dengan memberikan mereka makanan serta sentiasa bermain-main dengan mereka. Bila murid-murid, sebelum berakhirnya kelas kita pada hari ini, cikgu telah menyediakan 3 soalan untuk kamu semua dan kamu semua harus menjawab ketiga-tiga soalan tersebut serta bentangkan jawapan tersebut di dalam kelas nanti secara berkumpulan. Baiklah, soalan pertama ialah tuliskan secara ringkas berkenaan dengan sinopsis hikayat Parang Putih yang kita telah belajar pada hari ini. Jika kita lihat, tadi kita sudah pun tahu berkenaan dengan sinopsis berdasarkan ketiga-tiga bab. Maka bagi soalan ini, kamu semua harus tulis satu sinopsis yang merangkumi ketiga-tiga bab tersebut mengikut kreativiti dan kefahaman kamu semua. Baiklah, untuk soalan kedua, nyatakan 3 pengajaran lain yang boleh kamu ambil berdasarkan hikayat tersebut. Dan soalan terakhir ialah berikan 2 nilai lain yang boleh kamu ambil berdasarkan hikayat yang telah kita belajar pada hari ini. Baiklah, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Semoga kamu semua dapat faham dan dapat ingat apa yang kamu belajar pada hari ini. Itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum semua.